Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Hari ini kita akan pergi kepada topik 7 ya. Dekat slide saya topik 6, tapi sebenarnya dalam buku pengajian am yang baru yang pelajar-pelajar semua ada kan. Boleh rujuklah. Boleh rujuk muka surat 77 ya. Topik yang kita akan bincangkan hari ini adalah dari topik 7 iaitu takbir urus negara. Kat slide ni topik 6 sebab ini mengikut buku version lama Okey, kalau version baru yang pelajar-pelajar baru dapat, yang baru beli pada tahun ini adalah dari topik 7 muka surat 77 ya. Okey, mari kita tengok sama-sama apa yang ada dalam topik 6 ini. Okey. Keseluruhannya dalam topik 6 ni, kalau pelajar-pelajar tengok secara go fast skimming reading tengok secara pantas, keseluruhan bab 6 ini membincangkan pentadbiran negara Pentadbiran negara dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Okey. Kerajaan pusat bertanggungjawab dalam hal-hal yang tersenarai dalam jadual 9, senarai perundangan, senarai persekutuan. Yang ini yang kita tengok sebelum ini iaitu ada senarai bersama, ada senarai persekutuan dan ada senarai negeri. Ianya termaktub dalam jadual ke-9, jadual 9 senarai perundangan. Okey. Baik, dalam slide ini juga Medan akan bincangkan tentang pentadbiran kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okey, dan kita akan pergi satu persatu. Kemungkinan hari ini kita lihat kerajaan pusat dahulu dan pada minggu depan kita akan lihat kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan Okey, seterusnya okey, ini sama tadi kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okey, kerajaan tempatan bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras, mengawal penggunaan serta kemajuan tanah dan bangunan dalam kawasan PBT. Okey, kita bagi contoh, kalau Kuala Langat sekarang ni dia berada di bawah kerajaan tempatan apa? Siapa tahu? Majlis Daerah, Majlis Dewan Bandaraya atau Majlis Perbandaran Kuala Langat? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kita sekarang berada dalam daerah Kuala Langat, betul? Dan kita diletakkan di bawah kerajaan tempatan, Majlis Dewan Bandaraya, Dewan Perbandaran atau Majlis Daerah. Siapa tahu jawapan dia? Siapa nak cuba jawab? Majlis Daerah. Okey, terima kasih kerana respon Kuala Langat sejak dari tahun lepas lagi sebenarnya kita telah pun ditukar status daripada Majlis Daerah Kuala Langat kepada Majlis Perbandaran Kuala Langat. Ingat tu Kita dah jadi bandar dah sekarang ni. Bukan kawasan luar bandar. Dan bagaimana mereka menentukan sama ada majlis itu, kerajaan tempatan itu diletakkan di bawah majlis daerah atau majlis perbandaran ataupun Dewan Bandaraya. Okey, dilihat dari segi penduduk segi penduduk dan kemajuan kawasan tersebut Contohnya Kuala Langat ni kita mendapat tempias daripada pembangunan dan kemajuan daripada Jenjarum Jenjarum tu termasuklah Sarjana Putra. Sebab Sarjana Putra kita ada Mahsa College kan? Kita ada Mahsa College
dan kawasannya luas, pembangunannya juga semakin rancak dengan industri, pendidikan dan sebagainya kan. Okey, jadi kita pun dimasukkan dalam Majlis Perbandaran Kuala Langat sebab kita ambil kira daripada Mukim Jugra ni sampailah ke Saujana Putra. Itu kawasan yang dicakupi oleh Majlis Perbandaran Kuala Langat. Ingat tu, kita bukan majlis daerah lagi. Kalau majlis daerah tu kawasan luar bandar, kawasan luar bandar. Dan kalau Dewan Bandaraya tu ialah kawasan bandar besar, iaitu kota metropolitan. Contohnya apa? Dewan Bandaraya Kuala Lumpur contohnya. Ya. Take note ya benda tu pelajar-pelajar semua. Okey, seterusnya kita lihat slide. Okey, pentadbiran negara terbahagi kuasanya kepada kerajaan pusat. Okey. 13 buah negeri dalam Malaysia dan juga kerajaan tempatan. Okey, 13 buah negeri ni apa dia negeri dia? Apa buah negeri dia? Cuba sebutkan. Sebutkan negeri dia satu-satu. Bermula daripada, mula kat mana? Kita mula daripada bawah lah. Kita mula dari Johor dulu. Okey. Cuba sebut satu-satu. Apa negeri dia bawah 13 buah negeri ni? Kita kena tahu ni. Dia melibatkan negara kita. Pentadbiran negara kita. Mana dia 13 buah negeri ni? 13 buah negeri ni adalah di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Dan di bawah pentadbiran kerajaan negeri, mereka akan bertanggungjawab kepada kerajaan pusat sebagai sebuah kerajaan Malaysia. Dan di bawah 13 buah negeri ni ada kerajaan tempatan. Sama ada ianya majlis daerah ataupun majlis perbandaran, contohnya Majlis Perbandaran Kuala Langat ataupun Dewan Bandaraya seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Okey. Balik semula kepada negeri. Apa negeri yang ada? Johor. Daniel. Sambung. Kedah. Daripada bawah. Daniel. Melaka. Okey, lagi? Selangor. Johor, Melaka. Selangor lagi? Pahang. Pahang lagi? Perak lagi? Kedah. Terengganu. Terengganu lagi? Kedah. Kelantan. Kedah dah sebut belum tadi? Kedah, Kelantan lagi? Perlis lagi? Sabah. Jangan sampai sana dulu. Sini dulu. Dalam ni dulu. Pulau Pinang lagi? Johor. Johor dah sebut. Melaka tadi awak belum sebut. Lepas tu barulah Sabah dan juga Sarawak. Ya. Dan dalam dalam kerajaan tempatan ni ada satu lagi yang awak kena tahu iaitu wilayah persekutuan. Ya. Dalam kerajaan tempatan ni ada juga yang diletakkan di bawah wilayah persekutuan, iaitu ada 3 wilayah persekutuan Labuan, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, satu lagi mana? Wilayah persekutuan Putrajaya. Okey. Take note tulis. Ini berkenaan negara, kita kena tahu. Okey, seterusnya kita tengok sistem pentadbiran ataupun eksekutif. Okey, ini adalah sistem pentadbiran kerajaan persekutuan, sistem pentadbiran negara. Okey, kita ada peringkat pusat, peringkat negeri dan peringkat tempatan. Kita ada pihak berkuasa tempatan. PBT ni pihak berkuasa tempatan ya. Yang kita bincang tadi. Okey, kita tengok seterusnya antara pentadbiran kerajaan persekutuan adalah melibatkan hasil kutipan. Hasil kutipan cukai ya. Okey.
Bila kita kata hasil kutipan bermakna ianya mendatangkan pendapatan kepada kerajaan pusat. Okey, pertama adalah hasil cukai. Ya, pertama hasil cukai yang dalam kategori cukai langsung. Apa dia cukai langsung? Cukai langsung ialah cukai secara terus ke atas pendapatan kekayaan. Contoh, setiap kaki tangan awam wajib bayar cukai. Macam saya. Saya setiap tahun cukai saya hampir dekat 8,000 ke 9,000. Kena bayar. Ya? Untuk dia tengok gaji. Ya? Gaji mahal lah cukai pendapatan yang kena dicukai. Dan syarikat, bisnes, dia ada cukai juga yang dikenakan atas pendapatan setelah ditolak untung kerugian, untung rugi, penyata kira-kira. Okey, dia kena keuntungan bersih tu dikenakan cukai. Okey? Alright? Cukai pendapatan. Cukai stamp, duty stamp. Duty stamp ni adalah stamp yang kita beli dekat lembaga hasil dalam negeri, Jabat Pos pun ada, dan kita gunakan duty stamp ni untuk menjadikan dokumen perjanjian, ya. Satunya kita buat dokumen sewa rumah, dokumen melibatkan bank, pinjaman dan sebagainya. Untuk mengesahkan dokumen tersebut, kita kena tampal duty stamp, ya. Dan duty stamp ini dikenakan mengikut jumlah pinjaman yang tertera dalam perjanjian tersebut ataupun perjanjian jual beli. Katalah saya jual tanah 200,000 dan duty stamp tu dikira berdasarkan berapa jualan tanah itu. Yang itu akan dicukai dalam bentuk duty stamp. Ya. Dan bila ada duty stamp ini, perjanjian ini menjadi sah dan boleh dibawa ke mahkamah jika ada perkara yang berbangkit kemudian, ya. Dan lepas itu kita pergilah buat job dekat Pusurujaya Sumbah. Ini adalah satu cara yang kita boleh buat supaya tidak menggunakan yang tak mampu lah, ya, menggunakan khidmat lawyer, ya. Khidmat lawyer salah satu cara, tapi lawyer kosnya mahal. 10% daripada urus niaga kita tu adalah fee lawyer. Biasanya begitu. Sebab tu siapa yang berminat dalam bidang lawyer, ya, nak jadi lawyer, saya galakkan, ya. Senang nak buat duit dengan lawyer kan. Tapi dia kena minda, dia kena kuat lah. Dia kena ingat, ya, semua akta-akta, ya, perlembagaan Malaysia ni kena ada. Akta-akta semua perkara berapa, fasa berapa kena ada kat ujung jari dia kan. Kena ada. Dia kena hafal. Okey, yang kedua adalah cukai tidak langsung. Apa dia cukai tidak langsung? Cukai tidak langsung ni adalah cukai yang dikenakan secara tidak langsung ke atas individu apabila membeli barang perkhidmatan. Contoh, cukai jalan, cukai perkhidmatan. Cukai jalan ni setiap pemunya kereta, ya, kereta yang bermotor yang menggunakan jalan raya, termasuklah motor, kecuali basikal, tak perlu kan. Dia ada cukai yang kena bayar. Kita panggil setiap tahun tu kena renew road tax, ya. Inilah dia cukainya kan. Cukai ni bergantung pula kepada jenis kenderaan. Contoh, kalau macam saya guna 4x4 kan. 4x4 2.8 horsepower kan. Enjin dia besar, jadi cukai jalan dia pun besar. Road tax dia pun besar. 1 tahun 800 lebih untuk cukai kereta saya 4x4. Dia tengoklah apa kereta yang awak guna. Kalau guna kereta Myvi, rendahlah cukai dia dalam 100 lebih kan, macam tu kan. Tengok berapa cc kereta tu. Ya, kalau lagi besar cc dia, macam saya 2.8 cc, dan ada kereta yang 3.0 cc yang besar-besar yang mahal-mahal tu, mahal lah cukai jalan dia kan. Itu. Ini adalah antara cukai yang diperoleh oleh kerajaan, ya, yang masuk ke perbendaharaan negara, ya, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Okey, seterusnya adalah hasil bukan cukai. Okey, apakah dia hasil bukan cukai?
Okey, hasil bukan cukai ialah hasil yang dikutip dari perkhidmatan yang disediakan kerajaan kepada rakyat. Okey, apa dia? Antaranya lesen. Kita bayar lesen kan? Motor ada lesen kan? Awak pakai motor mesti ada lesen. Kata kena tahan dengan pak polisi kan? Pakai kereta kena ada lesen memandu kan? Betul tak? Pakai apa lagi kena ada lesen? Kita buka kedai, buka kedai. Katalah kita ayah awak buka kedai kan bisnes, ada lesen. Bahkan kalau buka gerai tepi jalan tu pun ya yang nega nasi lemak semua tu ada lesen juga. Kalau tak ada lesen tu, tak ada kebenaran, tak boleh berniaga tu tepi jalan. Boleh dirampas oleh majlis daerah, ya. Majlis perbandaran akan rampas sebab tak ada lesen. Okey, kalau tak ada itulah dikenakan denda, hukuman, bayaran pendaftaran dan juga permit dikenakan, ya. Jadi besok kalau nak mula bisnes, katalah tunggu STPM nak start bisnes, katalah nak jual bomboloni kan. Awak suka makan bomboloni kan? Siapa suka? Saya suka tapi saya kontrol, ya. Sebab benda manis-manis ni kena kurangkanlah untuk yang muda remaja macam saya ni kan. Macam awak bolehlah makan banyak-banyak benda manis kan. Tak memberi mudarat lagi masih muda remaja kan. Jadi kalau nak berniaga bomboloni lah kata esok tunggu STPM kan. Tak boleh main pacak aja kat situ kan. At least awak kena minta kebenaran, kena ada lesen, minta kebenaran daripada Majlis Perbandaran Kuala Langat. Katalah nak pacak kat depan rumah, kat taman perumahan. Bukan boleh main pacak-pacak je kan. Kena minta kebenaran dulu ya. Okey. Okey, seterusnya terimaan bukan hasil. Okey, apa dia terimaan bukan hasil? Terimaan bukan hasil adalah kutipan yang bukan berasaskan mana-mana akta atau perundangan. Contoh, ulangan balik perbelanjaan, bayaran balik, pemberian dan caruman. Ya? Maknanya benda ni duitnya dikeluarkan dari perbandaran kepada rakyat. Jadi ianya bukanlah satu pendapatan. Ya? Dia menjadi satu terimaan bukan hasil kerajaan. Okey, contoh apa? Biasa kalau kita bayar lebih pada LHDN akan pulangkan balik duit. Tu bentuk bayaran balik lah. Ya, bayaran balik kepada pembayar cukai. Okey. Pemberian caruman. Contoh dia apa? Caruman KWSP ya. Kerajaan kan ada bagi program Aisina ya, Citra Lestari lah, macam-macam kan. Apa lagi? Aisina, Citra, Lestari semua tu kan yang dibenarkan keluar oleh pencarum KWSP, dibenarkan keluar melalui akaun 2 masing-masing untuk menampung keperitan hidup semasa COVID ni kan. Itu kita panggil caruman-caruman yang dibenarkan keluar ya. Okey, seterusnya kita lihat hasil wilayah persekutuan. Hasil wilayah persekutuan, hasil yang diterima dari wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dan wilayah persekutuan Putrajaya. Tadi kita dah sebutkan ada 3 wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan ni termasuk PBT lah ya. Termasuk PBT lah di dalam kerajaan tempatan. Biasa yang paling kaya kat sini ialah ni lah. Wilayah persekutuan Kuala Lumpur ni kan. Kaya ni. Ya. Labuan sekarang bebas COVID. Putrajaya, bandar pentadbiran kerajaan. Kan? Jadi wilayah persekutuan ini membayar certain amount lah kepada kerajaan persekutuan sebagai hasil wilayah persekutuan. Ya? Okey. Alright, seterusnya kita tengok. Okey. Hasil kutipan dividen dan royalty. Okey, dividen dan royalty ni daripada mana? Dividen yang diagihkan oleh Petronas. Petronas syarikat minyak kan, Malaysia kan. Jadi
ada dividen yang diagihkan, okey, oleh Petronas. Okey. Kemudian royalti petroleum dan bayaran tunai gas yang dijual oleh kerajaan. Biasanya dekat mana? Banyak pengeluaran minyak di Terengganu, ya, di Terengganu. Dan royalti ini dibayar daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan Terengganu, ya. Royalti petroleum dan bayaran tunai gas yang dijual oleh kerajaan. Kerajaan jual ni minyak, okey, dan sebahagian berapa jumlahnya tu, ada certain amount dia akan bagi sebagai royalty kepada negeri yang pengeluar minyak. Ya, contohnya Terengganu. Selangor ada minyak? Selangor tak ada minyak. Minyak angin je ada. Okey. Okey, sebab Selangor negara perindustrian, negara maju, dia tak ada minyak. Okey, seterusnya kita tengok struktur pentadbiran persekutuan. Okey, kita dah habis tadi peringkat hasil-hasil cukai. Kita pergi kepada struktur pentadbiran kerajaan persekutuan. Yang pertama adalah YDPA. Okey, apa dia YDPA? YDPA yang di-Pertuan Agong. Okey. Yang Tuan Agong ni kalau dulu-dulu pelajar-pelajar kan macam buat tak indah je kan. Tapi sekarang kalau buat tak indah tak tahulah kan. Sebab yang Tuan Agong ni sekarang muncul selalu dekat TV, kat media sosial semua. Sebab Perdana Menteri kita nak menistirahatkan darurat, dia kena minta perkenan yang dia Tuan Agong. Dan hari semalam pun Perdana Menteri kita yang ke-9 berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan jemaah kabinet baru yang akan diumumkan ni pada hari ni. Mungkin sekarang dah umum dah ni pukul 11 pagi kan. Tu sebabnya saya pun gundah gulana ni. Tak tenteram nak tengok kabinet kerajaan yang baru kan. Siapakah yang telah dilantik, terutama yang menerajui pendidikan ni. Kita tak tahu hala tuju pendidikan kita sekarang ni ke mana kan. Bila buka sekolah dan sebagainya. Jadi Menteri Pendidikan lah nanti yang akan umumkan yang baru. Jadi awak semua mesti excited kan nak jumpa pakcik-pakcik menteri baru kan. Okey, kita tengok semula. Kuasa pentadbiran eksekutif diperuntukkan di bawah perkara 39 Perlembagaan Persekutuan kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi kuasa ini dijalankan oleh Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Okey, maksudnya di sini dalam perlembagaan telah menetapkan bahawa Yang di-Pertuan Agong ini mempunyai kuasa pentadbiran sebagai ketua negara, seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 39, ya. Tetapi kuasa yang dijalankan oleh Jemaah Menteri diketuai oleh PM. Okey, PM sebagai ketua kerajaan. Walaupun Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, tonggak pemerintahan negara, tetapi yang menjalankan pemerintahan kerajaan Malaysia ialah Perdana Menteri dengan Jemaah Menteri. Itu yang pentingnya Jemaah Menteri ini kan, yang dilantik tak lama ni, pukul 11 ni, untuk menganggotai kabinet. Kita nak tengok Jemaah Menteri yang berfungsi, yang boleh menjalankan kerjanya untuk rakyat dan kerajaan Malaysia. Itu yang kita rasa macam tak tenteram. Tak tahulah kok awak rasa apa, tak ada rasa apa. Saya ada rasa sesuatu lah. Teruja nak tengok kan. Itulah sekejap lagi nak habis kelas ni, nak terus ni nak tengok. Okey, yang kedua kita tengok Perdana Menteri. Ini orang yang kedua penting dalam negara Malaysia ni kan. Kalau tak ada Perdana Menteri, jadilah seperti kapal yang tidak ada nahoda. Kapal yang duduk tengah laut tak ada nahoda. Apa keadaan dia? Mestilah terombang ambing kena ombak. Betul? Betul tak? Betul. Ada yang tak buka muka semua tu, tak tahulah pergi mana. Tidur ke apa kan? Okey. Jadi beliau merupakan ahli Dewan Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Jadi sebab itulah Yang Berhormat Tan Sri Ismail Sabri yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Sebab Yang di-Pertuan Agong
telah menjalankan tugasnya melantik Perdana Menteri setelah baginda percaya bahawa Perdana Menteri ke-9 mendapat mandat atau majoriti sokongan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain. Ya, sebab kita tak ada pilihan raya kan. Dan kalau kita dah boleh buat pilihan raya pada tahun hadapan, dan Jemaah Menteri dan Perdana Menteri ni akan dirombak semula apabila parlimen dibubarkan. Ya. Okey, yang kedua, jika tidak mendapat kepercayaan majoriti, maka PM hendaklah meletak jawatan atau memohon parlimen dibubarkan. Okey, inilah yang berlaku baru-baru ini, ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri yang ke-8, tidak mendapat kepercayaan majoriti, kerusi, kerana 15 orang penyokong daripada Perikatan Nasional telah melompat keluarlah dan tidak menyokong Muhyiddin Yassin. Jadi Perdana Menteri tidak cukup quorum lah. Bila tak cukup quorum, mengikut perlembagaan tak cukup kerusi, ya. Jadi Perdana Menteri ada dua pilihan. Sama ada pertama dia letakkan jawatan secara sukarela atau dia mohon parlimen dibubarkan untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Tetapi pada masa kini situasi tidak membenarkan kita mengadakan pilihan raya, maka Perdana Menteri tidak ada pilihan lain selain daripada meletakkan jawatan secara sukarela. Ya. Okey, faham tak yang tu? Apa yang berlaku sekarang ni? Minggu lepas apa yang berlaku? Faham tak dekat negara kita? Kenapa PM letak jawatan baru setahun lebih pegang jawatan Perdana Menteri? Sebab dia kena letak jawatan. Perlembagaan telah menetapkan begitu. Bila tak cukup majoriti kerusi, dia kena letak jawatan, ya. Okey. Dengar tak? Boleh faham? Semua boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, kewarganegaraan menerusi naturalisasi atau tidak boleh menjadi PM. Tidak boleh menjadi PM kan? Naturalisasi maksudnya melalui masukan pendaftaran. Tak boleh, ya. Hanya yang asal penduduk atau warga negara. Dan ada syarat-syarat lain lagi lah. Tidak bankrupt, ya. Tidak diisytiharkan muflis, tidak melakukan kesalahan jenayah, ya. Berumur 21 tahun ke atas, ya. Itu syarat-syarat lain untuk menjadi calon. Itu kita dah bincang. Untuk bertanding dalam pilihan raya kan. Dalam tu tak adalah syarat dia duit, tapi sebenarnya syarat utama dia kena ada duit yang banyak lah. Sebab kita nak berkempen, kita nak melobi tu kena ada wang deposit, ya. Takkan kita suruh orang buat kerja, kita tak belanja kan. Mestilah belanja minum ke, makan ke, orang dah buat kerja untuk kita. Itu semua melibatkan kos. Sebab tu kalau esok katalah awak nak mencalonkan diri menjadi calon bebas. Check dulu kat bank, ada duit banyak tak? Kalau setakat duit ada 100,000 tu, tak payahlah. 100,000 pun tak cukup. Nak buat jadi calon, nanti duit buat hilang je kan. Kena fikir-fikir dulu. Kita kena ada pengikut dulu. Kena ada pengaruh dulu. Kena ada keuangan yang kukuh dulu. Barulah agak-agak boleh kita masuk bertanding sebagai calon, sama ada calon bebas ataupun kita nak menyertai parti apa. Kita nak jadi masuk parti Bersatu ke, kita nak masuk parti UMNO ke, kita nak masuk parti apalah yang ada, parti Kepala Kerbau ke kan. Nak buat parti baru boleh aja kan. Tengok. Tapi kalau nak masuk parti yang dah sedia ada ni, takkan terus nak jadi orang kuat kan. Mesti awak bukan mula dari bawah dulu. Biasalah kalau macam tu kan samalah. Contoh macam awak masuk form 6 pun sama. Takkan awak terus nak jadi sik. Sekarang awak lower sik dulu. Dan kena dengarlah cakap sik kan. Ni tak ada orientasi. Kalau ada orientasi kenalah awak kena dengarlah cakap senior kan. Okey, seterusnya kita ada jemaah menteri. Okey, apa dia tugas jemaah menteri atau kabinet?
menteri-menteri yang dilantik dalam kabinet. Okey, menteri-menteri yang dilantik dalam kabinet antaranya menentukan dasar kerajaan dan memberi arahan untuk dilaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan. Buat kerja lah senang cerita kan. Menteri ni kena buat kerja. Kalau pi cakap kereta api berlanggar, kau cakap kereta api bercium, tu tak buat kerja namanya kan. Kena pilih perkataan sesuai. Tahu tak kes tu, menteri tu? Boleh baca lah ya. Yang kes kereta api laju itu berlanggar, ada nyawa yang terkorban kan. Bila buat bila buat bukan persidangan, kita panggil apa yang jumpa wartawan semua tu? Yang wartawan tanya soalan semua ada siaran langsung TV kan? Apa kita panggil tu? Persidangan apa? Press conference. Perkataan yang dikeluarkan tu tak sesuai kan? Terus kena letak jawatan Menteri Prasarana. Dia duk kata kereta api bercium. Ya? Alah biasalah tu, kereta api tu bercium je. Padahal kereta api kan. Ramai yang cedera, ada nyawa yang terkorban. Jadi rakyat atau netizen akan rasa nampak sangatlah menteri tak buat kerja satu hal. Lepas tu menteri tidak ada sensitivity kepada rakyat yang menderita kan. Mangsa yang terkorban. Jadi dia diarahkan Perdana Menteri tak jawatan, dia letak jawatan. Kena letak jawatan kan. Jadi nak jadi menteri ni bukan senang. Kena kawal kata-kata, kena jaga tingkah laku kan. Okey, bertindak sebagai badan penasihat kepada Yang Tuan Agong. Okey, ni biasalah badan penasihat ni biasanya Perdana Menteri. Tapi kalau menteri-menteri ni tugasnya menjalankan kerja lah. Contoh apa yang Menteri Mosti, Kementerian Sains dan Teknologi buat YB Hairi Jamaluddin. Saya nampak dia buat kerja contohnya kan. Dia uruskan kemasukan vaksin, mengadakan pusat-pusat vaksinasi seluruh negara dan kita nampak ianya berjalan lancar lah. Itu yang kita kata menteri buat kerja. Kalau kita tak nampak menteri buat kerja, itu yang rakyat tak puas hati kan. Kita semua rakyat semua berada dalam keadaan yang susah sekarang. Keadaan derita. Kita nak menteri yang kita lantik tu buat kerja untuk negara. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah struktur pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey, kita ada kementerian, tugasnya menjalankan pentadbiran, merumus, merancang dan membentuk rancangan pembangunan, mengawasi dan menyelaras pelaksanaan rancangan oleh agensi di bawah portfolio masing-masing. Maksudnya dia buat kerja bawah kementerian dia lah. Contohnya kalau kita tengok Kementerian Pendidikan ada seorang menteri kan. Menteri Pendidikan, ada timbalan Menteri Pendidikan. Lepas tu baru ada Ketua Pengarah Pendidikan. Lepas tu ada Pengarah Pendidikan Negeri. Ya. Kita ada PPD. Pengarah jabatan, pengetua. Pengetua semua peringkat pelaksanaan lah. Peringkat dasar dia daripada menteri kepada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, KPPM kan. Jadi ini semua menjalankan tugas di peringkat dasar ya. Dan daripada peringkat dasar tu arahan-arahan diberi kepada jentera-jentera di bawah termasuklah pengetua, cikgu-cikgu sekolah untuk melaksanakan di sekolah. Baru sistem tu berjalan dengan lancar ya. Dia yang melaksanakan kerja kena buat kerja. Yang membincangkan dasar kena memberi arahan dan sebagainya yang sesuai. Baru organisasi tu akan berjalan dengan lancar ya. Okey, kita tengok contoh kementerian ya. Contoh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, KKM, Pusat Darah, ini semua yang ada lah sekarang ni ya. Kalau dulu bawah Dato' Mahathir ya, mantan Perdana Menteri Malaysia, saya ingat saya ada 48 kementerian. Tapi dikatakan di bawah menteri yang ke-9 ini, Dato' Seri Ismail Sabri akan mengecilkan saiz kementerian. Ya, sebab apa? Untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Sebab seorang gaji menteri tu bukan murah. 70,000, 80,000 kan. Timbalan mungkin 50,000, main puluh-puluh ribu semua. Lepas tu
kebajikan dia semua, kereta dia, rumah dia, makan semua ditanggung oleh kerajaan, kan? Jadi sepatutnya lah mereka bekerja bersungguh-sungguh untuk rakyat, sebab semua tu siapa yang bayar? Rakyat yang bayar. Dalam bentuk apa? Cukai. Cukai macam-macam kita bayar, cukai pendapatan, cukai barangan, awak makan KFC, makan McDonald's, semua pun ada cukai. Ada teks perkhidmatan, itu awak bayar cukai lah. Jangan kata awak tak bekerja, awak tak bayar cukai. Awak beli barang di pasar raya, ada teks yang dikenakan atas pengguna. Itu cukai lah tu. Kan? Cukai kerajaan lah tu, semua pergi ke kerajaan dan cukai tu dia kumpul-kumpulkan semua, bayar macam-macam lah, termasuklah gaji menteri semua kan. Okay. Okay, ni adalah slide last lah kita tengok ya. Dan kita sambung pada hari Senin. Okay, ni adalah agensi kerajaan, agensi pusat, Kementerian Keuangan, Kementerian Jabatan Perdana Menteri. Ni bawah ni, yang ni kita akan tengok JPA, UPE, UPP, Mampu, UKAS, UNIK semua ni. Ni semua adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kita akan tengok minggu depan. Dan ini adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ni adalah satu kementerian yang sangat penting, ya. Ia akan menggariskan dasar-dasar keuangan negara, ke mana duit negara nak pergi semua, nak belanja untuk apa, ya, nak bayar apa, okey. Perbelanjaan untuk perkhidmatan berapa, kaki tangan awam berapa, pembangunan berapa, ya, yang akan memberikan bajet untuk setiap kementerian. Itulah kita nak tengok ni siapa Menteri Keuangan baru yang akan dilantik oleh Datuk Seri Ismail Sabri, ya. Kejap lagi kita nak buka TV lah tengok, ya. Okey, dan yang ini semua, okey, ni semua ada 50 lebih slide ni, akan bincangkan suatu pentadbiran sahaja. Okey, dan kita akan sambung pada hari Isnin minggu hadapan pada 30 hari bulan, sebelum kita bercuti pada 31 hari bulan, cuti kemerdekaan, dan pada 1 hari bulan September, Madam harap kita dah boleh mula dengan tayangan video daripada pelajar-pelajar yang telah Madam bagi tugasan untuk bab 4 dan 5. Di samping itu kita akan buat alternate days, ya, untuk bab 7 dan juga bab 4 dan juga bab 5. Kita buat 3 dalam 1. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Madam. Madam nak tanya,